Okey, baik. So ini saya akan tunjukkan formula untuk macam mana kita terbitkan formula tadi daripada ni lah. Okey, so kita akan assumekan V ni adalah V1 Okay, so kalau kita ingat formula untuk Bernoulli adalah V1 over Okay, ini adalah formula asas bagi Bernoulli theorem. So kalau dalam kes ni kita tengok okay, aliran V okay, pada point ni dengan stagnation point ni dia adalah selari. So Z tak ada lah So Z kita boleh potong atau kita boleh abaikan. And then kalau kita tengok dekat tadi saya dah tunjuk okay, stagnation point ni adalah V2. Kat sini adalah V2. So V2 tadi kalau kita tengok pun dia akan jadi kosong. Okay, sebab dia akan berhenti. Okay, molekul ataupun atom yang melalui stagnation point ni dia akan berhenti untuk menghasilkan tekanan. Okay, so dia hasilkan tekanan yang berbeza. So dia akan daripada kinetik kepada statik. Okay, that's why V sama dengan kosong. So dia akan tinggal V1 over omega plus V1 over 2G square equal to V2 over omega. Okay, and then kita akan dapatkan V1 square over 2G sama dengan V2 tolak V1 over omega. Okay, kita dapat ni okay, V1 square sama dengan 2G pindah sebelah dia akan jadi times lah kali 2G V2 tolak P1 bahagi dengan omega. Okay, and then V1 sama dengan punca kuasa 2G P2 tolak P1 bahagi dengan specific weight. Okay, ni formula untuk simple pitot tube. Okay, tapi ni pun tak habis lagi, saya akan tunjukkan lagi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, formula bagi P sama dengan rho GH. Okay, ni paling awal rasanya dalam topik 1 saya rasa P sama dengan rho GH ni. Okay, so kita gantikan P sama dengan rho GH ni di dalam P2 ni kita akan dapat okay, P2 sama dengan rho sama. Okay. Rho bagi kedua-dua sama kalau kita tengok simple pitot tube. Okay, berdalil yang mengalir di dalam streamline ini adalah ataupun pipeline ini adalah kalau kata K ni kita kata wall water. So kalau kita tengok kedua-duanya berdalil yang sama, tak ada berdalil yang lain tiba-tiba dekat sini minyak ke mercury ke tak ada. So kedua-dua dalamnya mempunyai rho yang sama lah. So yang memberikan perbezaan adalah pada ketinggian dia. So rho yang sama, rho G H2. So kalau P1 tadi sama dengan rho G H1. Okay, specific weight juga kalau kita tengok dia punya formula adalah omega sama dengan rho G. Okay, so kalau kita pecahkan semua ni kepada yang ni, kita akan dapat rho GH2 tolak rho GH1 bahagi dengan rho G. Okay. Daripada yang ni akan jadi yang ni.
Okay, so kita boleh potong lah. Okay, row kita boleh buang. G kita boleh potong. So dia akan jadi H2 minus H1. Okay. So formula dia akan berubah jadi square root 2G H2 minus H1. Okay. So untuk kita dapatkan velocity 1 ataupun velocity pada streamline itu, dia punya formula dia adalah square root 2G H2 minus H1. Okay, kita betul letak. Okay, V1 sama dengan square root 2G H2 minus H1. Okay, so okay, 2G H2 minus H1. So ni lah macam mana dia terbitnya formula ini untuk pitot tube. Jadi konsep macam tu lah. Cuma ni saya nak tunjuk macam mana dia boleh keluarnya formula ni. So awak boleh tahulah macam mana dia ni. So maksud dia dekat sini minus 1 H1 dan minus 1 H2 tu adalah, okay, yang ni adalah H1 dan yang ni adalah H2. Okay. Ni kita boleh guna pakai direct daripada point bawah ni. Okay, H2. Yang ni adalah H1. Okay, so yang tengah-tengah ni adalah delta H. Okay, delta H adalah perbezaan antara ketinggian di mana H2 minus H1. Okay, so itu adalah macam mana terbitnya formula bagi simple pitot tube. So simple pitot tube ni dia berbeza sedikit dengan static. Dia pitot static tube ni. Kalau ni tadi kalau kita tengok dia tak ada manometer untuk simple pitot tube. So formula dia yang ni. Okay, kalau untuk yang pitot static tube pula, dia berbeza lah. Okay, so apakah perbezaan dia? Kita akan tengok, saya akan tunjukkan. Okay, di mana dia menggunakan manometer punya persamaan lah. Okay, manometer punya persamaan. Itu kita ada left and right lah. Left, right. Okay, ni untuk persamaan bagi pitot static tube. Okay. Yang ni katalah di assume dekat sini. Macam biasalah, bila manometer yang bawah ni kita akan abaikan lah. Okay, so kita letak sini A, letak sini B. Right. So formula dia macam biasa kita akan ambil daripada bawah. So pada left side, PA sama dengan okay, P2. Okay, P2 dekat mana? P2 pada stagnation point P2 kat sini P2. Tambah rho sub G. Okay, rho substance adalah
row bagi bendalih dalam streamline dalam pipe ke. Okay, so bendalih dalam pipe ni kalau contohnya air, so row sub adalah row water lah. Okay, row air lah. Okay, row sub G X adalah panjang daripada sini naik sampai ke point X. So kita letak sini X. Okay, ni satu persamaan. PA sama dengan P2. Okay, P2 pada stagnation point ni tambah rho sub GX. Rho sub GX adalah rho substance ataupun rho berdalih yang berada dalam ni, rho fluid ni. Gravity kali dengan X adalah ketinggian daripada point A hingga ke point pressure 2. Okay, itu adalah di left side, sebelah kiri. Okay, di sebelah kanan pula, okay, kita ada PB. Okay, PB sama dengan P1. Okay, kita action sebagai P1 tambah rho sub G X minus H. Okay, rho sub G, okay, rho substance adalah pada level ni sampai ke atas lah. Okay, dalam kes ni dia mengambil kira ketinggian untuk point daripada H ini sampai ke point 2 jugalah. Okay. P1 ni dia assume sebagai sama level dengan P2. Okay. And then tambah lagi satu adalah rho. Ni adalah man ataupun manometer. Rho manometer. Iaitu rho dekat dalam ni kali dengan gravity kali dengan H. Okay, so ni adalah dua persamaan sebelah kiri dan kanan. Satu pada point A dan satu lagi pada point B. So, bila dia sama level dekat manometer bawah ni, dia akan jadi PA sama dengan PB. So, kita akan dapat P2 tambah rho sub GX sama dengan P1 tambah rho sub GX minus H tambah rho minus GH. Okay. And then kita akan buat panjangkan dulu. Okay. P2 sama dengan P1 tambah, okay, yang ni kalau kita tengok kita akan pecahkan lah So dia akan jadi rho sub GX tolak rho sub GH tambah rho MOM GH. Okay, yang tadi kita pindah ke sebelah dia akan jadi tolak rho sub GX. Okay, so kita akan dapat, okay, ni tadi rho sub GX dengan ni kita boleh potong lah, tambah dan tolak Ini potong, kita boleh potong. Okay, kita akan dapat P1
tambah, okay, yang kita buat ke depan, rho manometer GH tolak rho sub GH sama dengan P2. Okay, so daripada sini kita akan ambil persamaan kalau dalam ni dia refer, dia merujuk kepada P2 sama dengan, okay, daripada sini, okay, dia akan ambil yang ni, okay, persamaan daripada yang untuk statik ni, okay, dia ambil yang ni, dia akan pecahkan jadi P2 over omega sama dengan P1 over omega tambah V1 square over 2G. So dia dapatkan P2 sama dengan, okay, specific weight akan pindah ke sini, dia akan jadi specific weight P1 over omega tambah V1 square over 2G. Okay, ni bila pindah dia akan jadi darab lah. Okay, seterusnya. Okay, omega ni kita boleh potong untuk P1. So kita akan dapat P1 kali dengan omega potong, so dia akan jadi P1 saja. P1 tambah, okay, untuk yang case V1 square over 2J ni, kita tahu specific weight sama dengan rho G. Okay, specific weight sama dengan rho G yang ni. So bila kita gantikan rho G ni, potong dengan 2G kita akan dapat rho. So dia akan jadi, rho ni dia akan kali dengan V1, kita akan dapat rho V1 kuasa 2 bahagi 2. Sudah, okay. G tadi kita dah potong sebab dia sebagai rho G. G potong tinggal rho V1. Okay, so ni satu persamaan lagi. P2 sama dengan P1 bagi. Okay, ni nanti kita akan masuk dekat dalam ni menggantikan P2 ini. Kita akan dapat persamaan dia P1 tambah. Okay, rho ni kita terus keluarkan setengah rho V1 kuasa 2 sama dengan P1 tambah rho manometer GH tolak rho sub GH. GH tolak rho sub GH. Okay, baik. Dan seterusnya, kita tengok sini, P ni tadi kita boleh potong ya. P kita boleh potong sebab dia duanya P1. Okay, P1. P1 sebelah kiri, P1 sebelah kanan. So kita boleh potong dua-dua, tak ada masalah. And then seterusnya, kita akan pindahkan dua row ni tadi. Half row ni tadi, 2 per 2. So kita akan dapat V1 kuasa 2 sama dengan, kalau row per 2 atau half row ni pindah, dia akan terbalik lah. So dia akan jadi, kalau 2 bawah sekarang 2 over row lah. Tadi row per 2, sekarang 2 over row. Dalam kurungan row manometer GH tolak row sub GH. Okay. So kalau kita tengok pula V1 sama dengan square root 2 over row manometer GH tolak row sub GH. Okay, ni persamaan dia. So kita cuba simplifykan dia lagi. Okay, sama juga dengan
Kalau kita tengok tadi G kita boleh keluarkan so dia akan jadi kunci kuasa 2G over rho dalam kurungan adalah rho manometer tolak dengan rho substance. Ini adalah H. Okay. H pun kita boleh keluarkan G dan H kita keluarkan dia akan jadi 2GH rho manometer tolak rho substance bagi dengan rho. Okay, so problem sekarang ni kita nak tahu yang rho ni adalah rho mana satu. So kalau kita tengok persamaan ini, okay, persamaan yang awal sebelum kita dapat yang ni, rho adalah rho substance. Okay, kalau tengok sini rho yang diguna pakai dalam ni adalah rho substance. Untuk simple pitot tube, bendalih ataupun density yang diguna pakai adalah density bagi streamline fluid ataupun bendalih yang utama lah, maknanya yang mengalir itu. Okay, cuma kes dalam pitot static tube ni dia ada dua, satu untuk yang sub tu di dalam streamline dan juga dalam manometer ni untuk manometer lah. Okay, so maksud dia dekat sini, rho yang ada dekat sini adalah rho substance. Rho substance. Okay, so dia akan jadi sama ada macam ni pun boleh ataupun dia akan tulis seperti inilah 2GH rho manometer tolak rho substance bahagi rho substance. Kita dapatkan V1. Okay, ini adalah formula kita nak dapat V1 bagi static pitot static tube. Okay, ini formula dia 2GH. H ini adalah perbezaan ketinggian dalam manometer tadi. Okay, dalam kes ni kita tengok dia bagi sini sama H sama dengan 5. Okay, 2GH rho manometer adalah rho manometer dalamnya. Sebagai contoh yang ni dia dah bagi SD 107 dan juga tolak dengan rho substance. Okay, ini adalah rho substance. Okay, so itu dua adalah perbezaan bagi formula untuk pitot tube. Satu ni untuk simple pitot tube yang mana 2G, H2 tolak H1 ni adalah H2 pada stagnation point tolak dengan H1 pada static pressure. Okay, disebabkan dia kedua-duanya menggunakan bendalih yang sama ataupun fluid yang sama di dalam streamline ni atau pipeline. So dia tak ada perbezaan density untuk fluid. Berbeza pula dengan pitot static tube ni, dia ada manometer. So bila ada manometer, dia ada perbezaan pengiraan dia lah. So V1 sama dengan 2GH rho manometer tolak rho substance bagi dengan rho substance square root. Okay, punca kuasa. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, rho pitot static tube 2GH tolak rho manometer tolak rho substance. Okay, bahagi dengan rho substance punca kuasa 2. Okay, square root. Okay, ini adalah perbezaan untuk simple pitot tube dan juga pitot static tube. Okay, macam mana kita derive atau kita dapat formula ni, tadi saya dah explain untuk ni. Okay, and seterusnya adalah sama juga seperti orifice meter dan juga venturi meter, static tube juga dia ada coefficient of discharge. Coefficient discharge untuk pitot tube. Okay, so dia punya coefficient discharge dia sama juga iaitu C. So macam mana nak tengok V actual dan V theory lah. Okay, velocity theory adalah velocity yang kita dapat based on calculation menggunakan formula dia lah. Okay, macam ni tadi yang saya tunjuk kita buat derivation itu adalah V theory pitot static tube dan juga simple pitot tube. Okay, so untuk dapatkan dia punya V actual dia sama dengan kita akan masukkan dia punya perkali dia lah. Coefficient dia iaitu C. Okay, formula yang sama cuma ditambahkan dengan C untuk dapat V actual. Ini adalah dia punya perkali bagi pitot static tube dan juga simple pitot tube. Okay, so dia punya basic dia untuk kesemua bernoulli ni
memang base dia akan pakai on Bernoulli theorem punya kaedah lah. Okay, untuk dapatkan formula-formula ni. Okay, sebab apa sini semua kalau kita tengok dia V1 kan. Kalau tengok V teori pun V1. Sebab macam kita sedia maklum, V2 iaitu pada stagnation point sama dengan kosong lah. So tak perlu nak kira, kita dah tahu dia sebagai kosong. Okay, so next kita akan cuba buat dia punya problem lah. Okay, sebagai contoh kita akan cuba buat yang Pitot statitude ni dia dah bagi nilai, so kita guna pakai lah. Rasanya nilai yang dibagi adalah sama. Okay, baik. So sekarang ni kalau kita tengok manometer fluid dekat bawah ni SG sama dengan 1.07. Okay, sebagai contoh kita mengambil kira menggunakan pitot static tube untuk kita dapatkan dalam kes ni kita tunjuk sini Q. Okay, nak dapatkan Q so Q adalah kadar alik ataupun discharge, dan formula dia adalah Q sama dengan A kali dengan V, di mana A adalah area dan V adalah velocity. Okay, sebagai contoh kita assume benda di dalam ni adalah oil dengan density 900 kg per meter cube. Okay, 900 kg per meter cube. Okay. So macam mana kita nak kira dia punya discharge di dalam streamline ini? Salah satu kaedah dia, kita akan dapatkan dulu dia punya velocity. So macam mana kita nak dapat velocity? Kita akan guna pakai formula yang ni lah. V1 sama dengan 2GH ni. Okay, so V1 equal to kecil kuasa 2GH rho manometer rho substance bagi dengan rho substance. Alright. So 2 kali dengan G kita ada 9.81. H kita pakai yang dibagi 5mm, so 5mm kita convert. Okay, pastikan awak convert setiap unit jadi unit yang kita pakai lah. Unit M pada M bagi 1000 kita akan dapat 0.05 meter. Okay, 0.05. Okay, so and then kita punya rows. Okay, row manometer dekat sini dia bagi 1.07. Okay, rho, SG, specific gravity 1.07. So dia punya rho adalah kali dengan 1000 kita dapat 1070. Okay, so 1070 tolak dengan 900 rho substance. Hubungan kita dividkan dengan 900. Okay, kita akan dapat okay, V1 sama dengan 0.136. Okay, so unit bagi V iaitu velocity ataupun hal laju adalah meter per second. So kita dah dapat dia punya velocity. So formula bagi discharge Q sama dengan area kali velocity. So area sama dengan pi
Okay, kalau tengok sini dia tulis 0.09 meter. So 0.09 meter kuasa 2 bahagi 4 ni adalah formula bagi area kali dengan velocity 0.136. So kita akan dapat Q dia sama dengan 8.652 kali 10 kuasa negatif 4 meter cube per second. Okay, so saya cakap lah dekat sini kita boleh dapat first bila kita gunakan method static tube ni, kita boleh dapat atau kita boleh kira dia punya velocity bagi sesuatu bendalih itu dalam streamline atau dalam pipeline. Atau sebagai contoh macam pesawat atau muka terbang, dia nak tahu velocity dia bergerak. So dia boleh menggunakan pakai kaedah ni lah. Maknanya dia memang pakai pun pitot tube ni, static pitot tube untuk dapat tahu dia punya velocity. Okay, dalam kes ni kita dah dapat velocity, lepas tu dia nak cari pula kadar alir. Okay, untuk pipe ni ataupun aliran minyak ini, fluid ini, berdalih ni, so kita boleh dapat kira jugalah menggunakan pitot tube. Okay, kita akan dapat dia punya ni. Okay, kenapa kadar alir ni, apa yang boleh dia beri info kepada kita adalah dari segi kelajuan ataupun jumlah, okay, jumlah mass, okay, ataupun volume setiap bendalih yang mengalir. Sebagai contoh untuk satu-satu sistem ataupun satu tempat dia menghasilkan, sebagai contoh kontainer, okay, kontainer dia punya volume katalah dalam 5,000 liter. So dia merancang untuk mengisi dalam tempoh untuk bagi penuh dalam masa 6 jam. So berapa kadar alir yang dia perlukan. That's why benda ni lah yang akan membantu diorang untuk set, okay, berapa banyak perlu buka, valve tu perlu dibuka untuk membenarkan aliran tu dalam tempoh masa tertentu lah. So dia nak sukat macam ni lah kaedah dia, cara dia. Okay, macam mana dia nak tahu berapa banyak yang perlu dibuka ataupun ditutup untuk dia punya valve, supaya masa yang diperlukan untuk dia mengisi penuh sebuah bekas ataupun tangki, dia boleh kira pakai lah. Okay, sama ada ventrimeter, reverse tube ataupun pitot tube, dia boleh pakai mana-mana. Cumanya kena bersesuaian lah, tengok dari segi kesesuaian tu macam mana.